jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Ewa. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Bersama dengan Budi sekarang ini, kecil manis orangnya, Kirana K. Hai. Tadi kita dah rehearsal, jadinya aku bersemangat sikit dan berceria-ceria sikit. Yes. Waktu warm up dengan Kirana K ni, dia punya suara dia, bakat dia tidak berapa nak orang kata ditonjolkan, ditampilkan dekat TV. Mungkin ada yang tak kena, jadi kita panggil Kirana K untuk orang kata menyuarakan hati dia. Kenapalah aku tidak dipanggil untuk masuk TV? Kenapalah aku tidak masuk? Seperti penyanyi. Tapi you guys, jangan pandang rendah dengan Kirana K, sebab nama dia mungkin akan dijulang suatu masa nanti. InsyaAllah. Mungkin ada satu titik di mana Kirana K akan menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Mungkin InsyaAllah, kita tak tahu. Amin. Jadinya mungkin ini titik tolak untuk kita berkenalan dengan Kirana K. Yes. Jadi beliau, kalau kita nak tengok dia punya jadual, tengoklah dia punya IG story. Dia adalah setiap hari. Memang kalah lah orang kata penyanyi-penyanyi yang ada sekarang. Kalau tengok dia punya jadual, sentiasa ada je persembahan-persembahan dia dekat mana-mana. Itulah. Bukannya mana-mana, tapi dia diundang untuk menyanyi. Dia dibayar untuk menyanyi di lounge, di malam gala dinner, di mana lagi, semua tempat lah. Cuma kita je macam tak tahu nama dia. Mungkin korang yang sedang menonton sekarang ni, siapa Budi jemput ni? Kirana K, tak kenal lah. Jadi itulah, kita nak bagi platform untuk penyanyi-penyanyi baru untuk datang ke podcast kita, kata curhat hati lah kan. Curahan hati dia. So ready for this. Okay, tanpa berlengah lagi, kita ada cabaran yang pertama. Kita nak bagi 10 minit untuk Kirana K bagi pengenalan diri. 10 minit tu lama, Kirana. Apa yang you nak kasih tahu orang yang, hey guys, aku kat sini, nama aku Kirana K, bla bla bla. Okay, silakan. Okay. Nama saya Kirana K. First of all, thank you Budi. Terima kasih kerana mengundang saya pada hari ini. Okay. Dan kepada anda yang baru menonton, jangan lupa subscribe. Itu yang paling penting. Subscribe dulu. Subscribe Budi Channel di YouTube. Okay. Saya seorang penyanyi sepenuh masa. Dari bulan Mac 2014 sampai sekarang, alhamdulillah, sumber pendapatan saya seharian hanyalah dari menyanyi. Okay. Dan saya bila nak cakap pasal nyanyian ni, memang saya dah menyanyi all my life dari kecil, dari sekolah, even di kalangan keluarga pun saya diingati dari lagu-lagu yang saya nyanyikan, terutama sekali keluarga saya belah Johor. Saya lahir di Perak, ayah saya orang Johor dan ibu orang Perak. Dan sebenarnya saya merupakan anak saudara kepada Allahyarham Mamat Khalid. Oh, anak saudara? Anak saudara. Immediate family, I must say. Sebab Allahyarham adalah adik kepada ibu saya, adik kandung. He is the youngest in the family, but sadly the first to leave all of us. Al-Fatihah. Al-Fatihah. So, saya memang dah lahir dalam keluarga seni. Allahyarham Mamat Khalid, kalau anda belum tahu, mungkin ramai yang kenal beliau sebagai producer dan pengarah filem. Beliau juga adalah seorang accomplished musician, a very good pianist. Ya. Dan ayah saya juga merupakan penyanyi, tapi penyanyi yang tidak terkenal juga. Beliau menyanyi pada zaman beliau bekerja di TLDM. Atau biasa kita cakap Navy. Masa zaman ayah dalam Navy dulu,
masa tu dia mula menyanyi. Saya officially pegang mikrofon dalam hidup saya, memang saya takkan lupa. Masa tu saya tadika, and saya boleh consider diri saya antara yang unik sebab orang lain semua tadika typically kemas, tapi tadika saya dulu Al-Arkam tau. Yes, I wear the green uniform and the sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah tak ada. So saya tadika Al-Arkam Ya, saya lahir tahun 1983, umur saya 39 tahun. Lama tak sebut perkataan Al-Arkam. Ya, betul. Okay, teruskan. Jadi masa saya tadika tu, ayah saya dah keluar dari TLDM. Beliau memang meletak jawatan sendiri dan beliau menyanyi di pub. Ya, masa tu dia sound check dan dia ajak saya. Saya memang ingat lagi sampai mati, saya takkan lupa. First time saya pegang mikrofon, saya nyanyi lagu Layang-Layang dari Nur Sheila Amin. Macam mana lagu dia? Layang-layang terbang melayang, terbang melayang di tengah padang, la na na ni ni na na na, something like that. Ya, so itu adalah lagu pertama yang saya officially nyanyi dengan mikrofon. Sejak dari itu di sekolah juga saya memang aktif dalam bidang co-curriculum dan juga muzik. Saya memang selalulah menyanyi dekat padang perimpunan tu. Sampailah saya selepas sekolah menengah, saya tidak melanjutkan pelajaran. Saya buat kerja-kerja manusia biasa ni, macam-macam kerja dah saya buat dalam hidup. Sampailah saya menyanyi part time dan masuk pertandingan. Saya mula dikenali, maksudnya saya mula serius, menyanyi dengan serius ialah masuk pertandingan. Macam-macam pertandingan dah saya masuk dalam hidup saya ni. Antaranya kalau kita nak buatkan sebagai highlight lah yang besar-besar. First of all, 2009, pada tahun 2009 saya memasuki WCOPA World Championship of Performing Arts. Tapi kalau di peringkat Malaysia dia MCOPA Malaysian Championship of Performing Arts, yang mana bila saya berjaya memenangi pertandingan ini sebagai top 3 or top 5 yang akan melayakkan saya ke Los Angeles, California untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam WCOPA World Championship of Performing Arts, yang mana akan dianugerahkan dengan pingat-pingat. Itu cara dia bagi reward atau hadiah. Dia macam Olimpik dalam bidang muzik. So pada 2009 ni, so you berjaya tak? Tidak. Yang berjaya siapa masa tu? Yang berjaya yang ke LA, seingat saya, please correct me if I'm wrong, if any of you watching this, Bob AF, Bob Yusof. Allah Yarhamah Siti Sarah. Itulah dua orang yang, and also Sean Chong, adik kepada Vince Chong. Dan pada ketika itu juga saya berpeluang menyaksikan Allah Yarham Izwan Pilus, kalau ada yang ingat lagi. Saya betul-betul tengok dia nyanyi live depan mata for the very first time. And he was amazing. Dia memang, suara dia sedap. Masa tu saya ingat dia nyanyi lagu Sonata apa? Musim Salju. Sonata Musim Salju punya soundtrack. Lagu yang na 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 na. And Allah Yarhamah Siti Sarah, sebab saya antara peserta yang macam agak corot dalam pertandingan itu. Saya hanya sampai quarter finals, tapi saya berpeluang menyaksikan Allah Yarhamah Siti Sarah for the very first time in my life. Masa tu saya tengok dia memang vocally sangat bagus, memang powerhouse vocalist. Ketika itu pun pada 2009 tu yang saya dengar dia memang dah ada album dan dah memang menjadi antara top celebrity at that time. Tapi masa tu sebab dia nak mengejar pursue to go to LA tu kan, dia memang dah bagus at that particular time. Dan saya memang nampak beliau macam Beyonce tapi versi Melayu. Allah Yarhamah Siti Sarah, and very great singer. Masa tu saya memang kagum melihat arwah Al-Fatihah kepada beliau, kepada Allah Yarham Izwan Pilus juga. So okay,
Dan pada tahun 2016 Sekejap, you nyanyi lagu apa masa tu? Oh, lagu-lagu semua yang memang bukan saya yang pilih lagu tu, ayah yang pilihkan. Dia yang masukkan dalam CD semua. Tapi antara yang terkenal masa tu ialah Terlalu Istimewa. Oh, dan Adibano. Terlalu Istimewa tu saya dah mash up dengan Hero by Mariah Carey. Wow. Dan pada ketika itu 2009 memang orang tak tahu mashup tu apa. Saya bukanlah nak cakap I'm the first one to do the mashup, but I happen to do it at that particular time. Masa tu juri cakap, kita tak boleh terima apa yang you buat ni. That's in 2009. Look at now and people mashing things Semua orang up. buat. Yeah, so Dia ala-ala medley lah kan. medley Okay, sebab lagu nyanyi sikit lagu tu. Terlalu Terlalu Istimewa. Istimewa. Kau terlalu istimewa, kasih dan sayangmu terbatas, seikhlas tiada batasan, terus menyala. Lebih kurang je lah. Lebih kurang. Lirik tak apa. Lirik tak apa. Ya, jarangnya lagu tu. Lagu Hero? Hero. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Wow. You punya voice macam ala-ala kepada R&B lah kan. R&B dan juga jazz. Ya, macam saya. tu. So kalau bernada tinggi you boleh pergi. Kalau masih sekarang boleh. ni taklah sebab tak warm up kan. No, I mean kalau dekat persembahan, kebanyakan lagu-lagu you adalah bergenre jazz dan juga R&B ataupun Betul. dua tu je. Kalau misalkan Tak juga, saya nyanyi juga pop. Saya nyanyi je lagu-lagu Flashlight lah, lagu-lagu yang tinggi-tinggi kan. Tinggi-tinggi pun Greatest boleh. Love of All, I Will Always Love You, tu semua saya nyanyi, cuma mengikut key saya lah. Faham. Yes. Okey, antara lain pertandingan lain. Bintang klasik di RTM pada 2016. Bintang klasik. Ya, saya. You nyanyi lagu-lagu lama. Lagu lama. Tapi dalam jazz ataupun dia dalam irama yang sebenar lah kalau dalam pertandingan tu. Lagu yang saya dapat itu adalah kali kedua saya masuk TV. Tapi sebagai peserta yang corot lah, yang tidak menang. So dalam bintang klasik tu saya nyanyi lagu Allahyarhamah Rokia Wanda yang bertajuk Bulan Ditutup Awan. Kalau anda mungkin pernah dengar, Yuna juga ada cover lagu tersebut 2016. And then selepas 5 tahun berikutnya barulah saya menyertai pertandingan di Astro. That's my first experience with Astro, iaitu pertandingan All Together Now Malaysia musim pertama. Okay, yang tu kita akan bercakap lebih panjang lagi sebab ia merupakan satu titik tolak for you untuk orang kata memperkenalkan lagi kepada orang ramai. Yes, sebab program tu ditonton oleh ramai orang. Pastinya adalah juri-juri dekat juri-juri awam dekat rumah, dekat social media apa semua. Okey, sebelum tu kita nak memperkenalkan kepada you guys yang sedang menonton ni. Mungkin ramai di antara kita yang bersukan kan, workout. Betul. Kirana bersukan? Jarang-jarang. Tapi adalah jogging kan. Jogging, berjalan-jalan kaki. Yeah. So dia tak semestinya kita nak workout, kita kena ada jam yang orang kata boleh menjejak ataupun track kita punya aktiviti. Yeah. Sebab kalau kita tengok produk daripada Huawei ni yang terbaru, Watch GT3 Pro, dia mempunyai segala track dalam badan kita, termasuklah kita punya nadi, ECG dan juga kita punya macam pernafasan lah. Kita punya berapa kali bernafas, and then dia boleh track kita punya tidur juga. Masa kita tidur, mungkin ada kita tak sedar yang kita tengah terjaga.
kan. So dia boleh track. So kita boleh tengok lah dalam track kita akan link daripada phone ni kepada jam ni kepada phone. Jadi dekat phone tu kita akan tengok kita punya masa tidur kita tu. Sama ada kita tidur lena ke, mimpi ke, macam dia ada graph dia. Ya, betul. Okay. So you guys yang mahukan Huawei Watch GT3 Pro ini mungkin boleh dapatkan cantik, dekat store Huawei guys. Nak tahu harga dia berapa? Cuba teka Kirana. 4 digit lah saya rasa. 4 digit. Betul, 4 digit. 1,500 sekian. Macam tu. Wow, okay. So dia ada dalam versi yang ni paling murah lah sebab dia ada strap kan. So dia ada yang macam seramik, dia punya tali jam lain-lain sikit lah. Mungkin korang boleh tengok dekat Huawei Store produk terbaru Huawei Watch GT3 Pro. Boleh menjejak kita punya aktiviti, segala macam aktiviti, berenang ke, berlari ke, you guys, apa saja aktiviti, bangun tidur, ataupun kalau boleh sentiasa ada dekat tangan kita lah. Sebab tidur pun nak kena pakai jam. Tapi Kirana selesa tak kalau tidur pakai jam? Tak. Kan kita macam something yang macam yalah, kena biasakan diri lah. Siapa-siapa yang mungkin nak track dia punya tidur, kadang-kadang orang yang mengalami insomnia ke ataupun tak boleh tidur kan, betul. dia kena tahu part mana yang dia mungkin sebab ni kan melibatkan dia punya kesihatan. Ataupun dia punya fokus dia lari ataupun fokus dia macam tak fokus lah masa siang hari nanti kan. So dia nak memastikan tidur tu biar cukup. Jadi betul. dengan jam ini kita boleh settlekan masalah tu. Dengan kita menjejaki macam mana kita punya track, kita punya perjalanan tidur tu. Denyutan lena ke nadi tidak? dan Ya, sebagainya. betul. So kita dapatkan jam pintar ini dekat Huawei Store. Alright. Kita sambung balik. Baik. Alright. Kita sambung. Okay, pengalaman Kirana K dekat pertandingan orang kata yang begitu gah, yang ramai orang tengok. Ada tak, kenapa memilih orang kata ataupun terpanggil untuk orang kata join pertandingan tu? All together now. Okay. Kepada anda yang ada menonton siri-siri podcast Borak Sini Habis Sini, sebelum ni ada seorang lagi tetamu yang sebenarnya kawan saya, Remy Zainal, yang baru melancarkan single Raya pada Aidilfitri lepas. Sebenarnya saya asbabnya, orang Melayu cakap asbabnya saya masuk All Together Now Malaysia tu adalah dari Remy sebenarnya. Ya ke? Kerana dia yang memforwardkan info. Info lah, bagi macam message, ada uji bakat ni untuk umur sekian. Tiada had umur tu yang paling penting. Sebab sejak penglibatan saya dalam Bintang Klasik 2016, saya pun dah menjangkaui lebih daripada umur 35 yang memang kebanyakan pertandingan tidak mengambil peserta yang seumur saya. Satu diskriminasi lah ni. Sangat kalau diskriminasi. Kalau boleh kita nak semua pertandingan masuk, orang tua pun boleh masuk. Untuk yang 45 tahun ke atas, suatu ketika yang lepas kita ada kilauan emas. Tapi and then untuk orang muda-muda kita ada banyak pertandingan, dan untuk yang umur pertengahan ni, yang 35 ke 45 ni, yang tak ada platform apa-apa. So macam, adakah umur kami yang pertengahan ni tak cukup berbakat ke, atau macam mana? So jadi bila saya dapat info yang paling penting tiada had umur tu, tu yang saya, okay, this is the only competition that accepts my age group. Saya pun pergilah audition. Audition masa tu diadakan di PICC. So bila dah masuk audition, dan masa tu saya rasa ini pengalaman yang paling pelik, taklah pelik, tapi banyak betul. Contohlah borang, isi borang memang mengalah-alahkan isi dokumen apa. Banyak betul yang ditanya dalam borang tu, banyak betul. Antara benda pelik yang ditanya apa? Harapan ibu bapa.
Ibu bapa kita pun tak terfikir benda tu akan ditanya. Ibu bapa pun saya tak bagi tahu pun masuk pertandingan. Kecuali kalau dah nak tayang kat TV, ibu masuk ni nanti ibu tengok sebab ibu yang ada TV, saya tak ada. Saya pun download Astro on the go kerana pertandingan itu. Apa pun masa itu lagu-lagu yang diminta adalah lagu-lagu rancak lah, lagu-lagu rancak. Sepanjang pekerjaan saya menyanyi merata-rata ni, menyanyi lagu rancak memang dah menjadi kebiasaan bagi saya. Cuma untuk pertandingan tersebut, untuk program reality tersebut, dia agak bercanggah dengan apa yang saya buat setiap hari, muzik-muzik yang saya buat setiap hari. Sebab kalau nak cerita lagu rancak, yang selalunya yang saya tahu memang antara lagu yang saya tahu saya boleh umpan penonton, antaranya adalah I Feel Good by James Brown. Yes. Macam mana? I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Pengalaman Sambung balik. sambung balik you nyanyi lagu I Feel Good. Oh, okay. Lepas pada tu, okay. So, muzik-muzik yang saya bawa ialah yang sejenis macam tu. Yang tidak biasa keluar di mainstream TV yang kita tengok. Terutama sekali program yang berbahasa Melayu. Di rangkaian seperti Astro. Sebab kebanyakan lagu rancak yang keluar ialah lagu-lagu yang daripada bekas-bekas peserta AF contohnya dan sebagainya, yang agak bertentangan dengan apa yang saya buat setiap hari. Tapi walau bagaimanapun, setelah pelbagai proses dari segi pemilihan lagu dan pemilihan lagu daripada pihak pertandingan sendiri, apa kata tu, memang lagu dari kami tapi mereka yang finalize mana satu yang sesuai untuk program tersebut atas sebab-sebab tertentu. Dan akhirnya saya dapat lagu Wannabe by Spice Girls, yang lagu yang memang sesuai dengan zaman remaja saya. Saya pilih lagu tu, saya yang pilih lagu tu. Kalau ada yang mungkin pertikai, ini kenapa Kirana keluar macam ni, Kirana bukan seperti ini. No, I have to fit the program and the kind of music media yang biasanya disalurkan di TV. Kalau saya nak buat seperti apa yang saya buat, saya bukan nak underestimate juri, as in takut juri tak faham. Tidak. Itu pun boleh menjadi salah satu sebab kenapa dia juga untuk penonton umum kita, untuk penonton umum netizen yang kebanyakannya, tak semua, kebanyakannya belum faham dengan muzik yang saya perjuangkan di semua tempat-tempat yang saya nyanyi setiap hari. So saya dapat lagu Wannabe Spice Girls, ada yang bagi tahu suruh rearrange lah supaya sesuai dengan diri kau kan jazz ni. Dan label jazz itu sebenarnya memang label yang diberi oleh orang-orang berdasarkan music jazz yang saya perjuangkan dan saya nyanyikan setiap hari. Bukanlah saya yang tulis kat profil saya jazz or jazz upcoming jazz queen or whatever. Saya belum rasa saya layak lagi untuk itu. Dia suruh rearrange Wannabe tu. Lepas tu saya fikir, because this is for mainstream TV, just sing it as it is lah. Maksudnya nyanyikan aja sama je macam original tu, tak apa. Dan saya pilih lagu tu, antara lagu yang saya pilih sebab saya memang hafal lagu tu. Saya memang sejenis tahu kalau format program ni. Sebenarnya antara alasan ni, okay, recap juga. Antara alasan saya masuk All Together Now selain daripada tiada had umur ialah saya sebenarnya masa tu kan kita PKP kan, tidak ada singing jobs, tidak ada langsung. Masa tu yang saya rasa kalau saya boleh dapat something out of this competition. Contoh, saya tak aim pada tempat pertama, tapi saya look forward kalau ada hadiah sagu hati ke apa ke. Itulah alasan sebenar. Itulah alasan sebenar. Tapi bila saya diberitahu format pertandingan ni hadiah dia cuma satu, ini, saya pun macam mula-mula turn off juga. Tapi apa kata tu,
atas beberapa sebab tertentu saya tak jadi tarik diri. Saya dah nak tarik diri dah sebenarnya. Kalau saya nampak benda ni, contohlah kan, apa-apa prosedur dalam pertandingan tersebut yang memerlukan saya mengeluarkan kos yang banyak, saya dah tarik diri dah. Sebab macam introduction kita tadi, saya bukanlah, ya Allah, takut juga nak cakap sebab takut nanti orang ingat saya ni hidung tinggi. Tak. Kalau saya tak masuk pertandingan macam gitu pun, orang tetap panggil saya nyanyi, alhamdulillah. Job tetap ada. Cuma saya nak step up lah, kan. Takkan nak menuju ke arah mainstream lah. Arah mainstream. Saya ingin dikenali. Saya, antara cita-cita saya adalah mempunyai album sendiri, tour seperti mana artis-artis lainnya, tetapi dengan cara saya sendiri dan muzik saya sendiri. Sebab idola saya adalah Zainal Abidin. Wow. Idola saya adalah Zainal Abidin. Dia Macam tahu? mana? Dia tahu tak? Dia pernah jumpa dia? Pernah. Saya pernah share, saya pernah sama sepentas dengan beliau pada Malaysian Jazz Piano Festival 2020, awal 2020. Masa tu belum MCO ya. Masa tu beliau adalah the main act, orang kata tu bintang tamu yang besar lah. Masa tu saya bukan buat appearance sebagai Kirana K and her band or whatever. Saya adalah guest singer untuk sebuah band semboyan Malaysia yang membawakan music fusion, ethnic fusion. Masa tu saya nyanyi Bengawan Solo. Yes. Nah, masa itulah saya berkongsi pentas dengan Zainal Abidin. Idola saya Zainal Abidin. So, saya suka music yang dibawakan, iaitu world music. Tapi saya bukan nak jadi world music singer. Kalau ada peluang, why not? Tapi saya lebih, passion saya lebih kepada contemporary jazz. Contoh Diana Krall, membawakan jazz yang traditional macam Michael Bublé, tapi lagu sendiri, original arrangement yang baru dan fresh, tapi jazz. So contemporary jazz. Itulah sebenarnya cita-cita saya. So balik kepada All Together Now tu dah apa? Saya nyanyi je macam tu je. Dan markah saya masa tu pun tak banyak, 76. 76. Tapi alhamdulillah lah, sebab ada lagi yang lebih teruk. Lebih Your expectation macam mana untuk pertandingan tu? Pertandingan tu saya memang sebenarnya secara jujur saya tak expect apa-apa pun. Sebab saya dah tahu dah siapa saja yang tak masuk All Together Now tu. Semua kawan-kawan saya semua yang daripada zaman karaoke, yang kawan-kawan yang menyanyi in gigs, hampir semua MC segala bala semua masuk pertandingan tu. 200 lebih orang. Dan kita nak berebut RM50,000 dengan 200 lebih orang. It's okay. Saya disebabkan again balik pada faktor yang tiada had umur tu, itu je lah opportunity untuk saya masuk TV dan opportunity untuk saya buat TV appearance yang... Siapa yang menonjol masa episod you tu? Of course Marcus Tan yang menang Marcus. Yang menang episod dapat tu full mark 100%. Wow. Dia memang kena 100% lah. Dia memang 100. Dia seorang. Yelah. Tapi episod-episod lain mungkin ada 90 kan. Episod lain tak semestinya 100 Ada yang 100, ada yang 90 lebih. Maksudnya kalau dah 100 tu dia yang menang lah. Kira memang automatically dia menang. Tapi Marcus tu dia punya vocal not bad lah. Tapi dia macam you juga macam dia laris dekat gig. Tapi dia Marcus kebanyakan in Chinese scene. Ya. Dekat Penang kan? Ya, betul. Dia Penang. Dia ada juga turun KL on and off, saya nampak. Dan saya kenal kakak dia. Sebab kakak dia adalah penyanyi sebuah band yang bernama Fuzz, band Broadway musical. So Marcus saya kenal Marcus di All Together Now. Saya kenal kakak dia sebelum itu. Cuma nampak dari jauh sajalah when we perform together in festivals and whatnot. Okay, Kirana, soalan saya, susah tak untuk menjadi Kirana K yang orang kata walaupun laris dekat persembahan di luar sana yang gigs, lounge, party, event-event kan? Tapi susah tak untuk masuk mainstream? Sangat. Apa cabaran you untuk
apa yang bukan kita nak bercakap pasal kekurangan, tapi kenapa orang sesetengah orang macam tidak memandang you ataupun tidak nak tak mahu menonjol. Bukan kita nak menafikan rezeki kan. You masih lagi laris dekat tempat lain walaupun tidak di mainstream. Susah tak untuk mencerumuskan diri ke arah itu? Sangat. Mainly sebab muzik yang saya nyanyikan, yang saya tulis, yang saya dah keluarkan, yang saya perjuangkan lah, muzik yang saya perjuangkan itu memang sangat bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh mainstream. I better be honest lah right here. The last mainstream music that I heard was in 1990s and in early 2000s. Sorry, but saya memang seorang yang tak nak membuat apa yang orang lain buat tu. Saya memang minat muzik yang saya minat dan saya nak cuba dengan apa yang saya ada. Saya tak ada manager, saya urus diri saya sendiri. Bahkan masa saya mula-mula datang tadi pun Budi terperanjat kan, tak ada siapa pun dengan saya. Saya memang lone ranger, ke mana saya pergi saya bawa diri sendiri, saya urus diri sendiri. Kawan-kawan you ramai? Kawan ramai. Kawan ramai lah. Musician juga. Saya pun band leader most of the time. Jadi saya lah band leader, saya lah kuli, saya lah semua. Dari segi mainstream tu lagi itu yang pertama lah. Dari segi muzik saya dari segi muzik, maksudnya you lebih kepada jazz dan tidak jazz. Berapa kerat orang kita yang suka jazz? Maksudnya betul. Maksudnya kenapa you tak nak buat lagu macam apa yang masyarakat suka? Saya memang tak minat, itu je. Dan so buat apa you nak buat lagu yang you tak minat untuk memaksa diri you? Betul. Buat benda yang you tak suka. Saya macam gini saya ada seorang ada seorang kawan pemuzik. Dia ni pemain piano yang di dalam jazz scene dia memang old timer dan memang biasa dalam bahasa netizen boleh dikategorikan sebagai legend. Nama beliau adalah David Gomez. David Gomez ni adalah seorang yang sangat saya kagumi sebab dia bukan sahaja seorang jazz pianis yang sangat bagus, dia juga adalah seorang penyanyi yang sangat bagus. Dia pun bukan seorang yang mainstream, tapi dia memang seorang antara legendary jazz pianis yang saya kenal dan saya pernah menyanyi bersama beliau. Dan bila dia nyanyi tu memang hati saya tersentuh. Dia memang boleh menyentuh hati saya dengan nyanyian beliau. Saya tanya how to capture our audience's hearts. Dan dia cakap apa? Just be honest. Jadi dalam kes ni bagi saya mainstream dan jazz gig scene adalah dua dunia yang saya nampak daripada pengalaman saya dah 8 tahun menyanyi full time. Ni adalah dua dunia yang memang betul-betul berbeza buat masa ni. Yang memang susah kita nak apa orang kata tu, kita nak gabungkan atau saya cuba nak tembus ke apa ke dengan apa yang saya buat. Tapi moto saya macam ni. Saya memang nak menjadi seorang seniwati yang jujur dengan muzik saya dan saya nak jadi seorang manusia yang jujur dalam muzik. Saya tak nak cuba buat apa yang saya tak minat hanya untuk mendapatkan perhatian mainstream. Sebab tu saya tetap berada di dalam dekat mana yang saya ada sekarang. Tapi kita tak tahu dalam masa depan, kita tak tahu apa kita punya, apa yang Tuhan dah susun untuk kita tak tahu lagi. Cuma buat masa ini memang saya berpegang teguh kepada muzik apa yang saya perjuangkan. Saya memang seorang yang akan berpegang dengan jati diri saya dan muzik saya. Saya takkanlah cuba nak buat lagu-lagu macam apa yang anda dengar di dalam mainstream market ni. Sebab itu bukan diri saya. Okey, Kirana. Sesetengah penyanyi baru, mungkin dia akan berharap pada macam orang label akan jemput dia berpayung di bawah label muzik. So untuk Kirana, mungkin awak menunggu nasib ataupun you tak nak
approach diri you kepada dia orang, ataupun you tunggu dia orang ke, ataupun macam mana? Ataupun you tak nak masuk di bawah mana-mana label? Saya nak sangat. Saya nak sangat masuk label. Siapa yang tak nak? Walaupun kita tahu dalam dunia itu memang ada pros and cons. Tapi saya nak sangat. Kalau dapat, jangan lama lah. 5 tahun pun jadilah. Saya akan gunakan 5 tahun tu cukup. I will keep on working. Saya akan terus keluarkan lagu, album. Kalau dapat peluang itu berada di bawah label, because berada di bawah label means everything is taken care of. Bukan macam nasib saya yang independent sekarang, nak keluarkan lagu saya bayar sendiri, daripada recording sampai mastering sampai MV, semua duit poket sendiri. Independent. Saya adalah independent singer-songwriter. Tapi kalau bila berada di bawah label, everything is taken care of for you. Siapa yang tak nak? Nak. Tapi saya dalam keadaan saya sekarang ni, oleh kerana saya belum ada kenal dengan orang-orang yang penting di dalam industri, dan saya belum ada connection ataupun network ataupun macam mana connection lah dengan orang-orang penting dalam industri yang boleh membawa saya naik. Contoh PR dan segala macam. And lagi satu halangan saya ialah itulah, dia bunyi dia agak klise dan bukan nak menagih simpati, bukan, but it's financial juga. Sebab sebenarnya untuk naik ke atas sana, dia bukan berdasarkan kepada bakat, followers sahaja. You definitely need money to get up there. You need to pay for a lot of things to get up there. Dan itu adalah halangan saya lah. My only problem is just money. Okay, Kirana, kadang-kadang label ni, kita bercakap pasal label music, untuk masa sekarang, dia orang macam pilih penyanyi-penyanyi baru ni kan, dia usah-usah dekat TikTok, usah-usah dekat social media, mana-mana yang macam viral. Pentingnya benda macam persembahan yang viral membuatkan orang buka mata. Kadang-kadang itulah macam kita pun tertunggu-tunggu untuk Kirana buat something yang macam mengejutkan orang ramai. Wah, dia ni boleh menyanyi bagus, nyanyi jazz bagus dekat persembahan-persembahan. Apa bagi Kirana sendiri, penting tak benda ni untuk orang kata membuka mata masyarakat, membuka mata label muzik supaya panjang, ini bakat aku, saksikan, macam tu. Untuk zaman ini, sebab ialah saya hidup saya ni dah menyaksikan 4 orang Perdana Menteri, so saya dah tengok macam-macam perubahan dalam dunia muzik, entertainment dan juga media masa negara kita ni. Jadi untuk zaman sekarang ni, untuk menjawab soalan daripada Budi, memang pentinglah viral itu untuk mendapatkan populariti dan perhatian. Bagi saya bukan perhatian netizen tu yang paling penting. Bagi saya ialah perhatian daripada label records. Itu yang paling penting. Sebab all these people sitting up there in the label records and companies, diorang tak tahu apa-apa selagi it's not out there in newspaper, in internet, you know. Itulah. Memang bagi saya penting viral itu. Kirana, macam masyarakat dulu-dulu dia memandang rupa paras, kecantikan. Untuk menjadi artis, you perlu cantik. Tapi untuk masa sekarang kita dah nampak, masyarakat kita dah faham apa itu seni, apa itu lagu, apa itu arts itu sendiri. Dia orang macam mengutamakan arts. Tapi ada juga sesetengah orang yang macam, aku tak nak tengok dia ni sebab dia ni muka tak macam aku nak. Faham tak? Okay. So adakah bagi Kirana sendiri, bentuk rupa paras ni penting tak? Ataupun bakat yang penting? Okay, kalau macam tu saya kena letak diri saya bukan lagi sebagai Kirana K, tapi sebagai any one of you yang saya boleh saja menonton, jadi penonton out of nowhere. Tak dinafikan, rupa paras itu juga antara penghalang? Ya, terutama bagi saya lah. Kalau orang lain saya tak tahu.
Terutama kalau orang tu tak kemas, lekeh. Itu memang tak menarik lah. Biarlah, apa orang kata tu, apa yang Tuhan bagi, that is it. Tapi memang kenalah mencantikkannya, sembunyikan cacat celah, kemaskan penampilan. Itu memang sebenarnya faktor utama jugalah. Jadi bukanlah kita nak kata, okey biarlah dia siapa-siapa pun entertainer ataupun performer ataupun singer yang saya tengok tu, biarlah dia gemuk ke apa ke, tapi dia gemuk tapi kalau dia pandai memfashionkan. Tengok contoh Arifah Noh. Yes. Diterima sampai ke dia boleh jadi pengacara kan. Betul. Pengacara. Dia pun Sherry Al-Haddad. betul. So penerimaan sekarang macam kalau dulu lain dah. Sekarang kita boleh nampak TV-TV pun boleh ambil asalkan ada bakat, Yes. ada kebolehan, go on. Go on. Itu in the end of the day rezeki masing-masing lah. Dan juga yelah, bakat tu memang penting. Dan juga ada faktor-faktor lain lah dalam industri ni, iaitu diligence, punctuality, maksudnya disiplin. Disiplin tu sangat penting. Tak ada disiplin pun orang tak nak, susah nak bekerja dengan you kalau tak ada disiplin. Macam tu contohlah. Okey, Kirana, kita ada soalan borak sini habis ini. Okay. Dengan ceritanya you ada pernah, orang kata, bukan you lah, ada anak kepada seorang selebriti, which is dia merupakan anak kepada penyanyi legenda tanah air kita. Betul. Yang cukup-cukup terkenal. Yep. Cari pasal dengan you. So apa yang you nak cerita sebenarnya? Kalau benda ni mungkin orang akan bagikan macam, oh Kirana K, dia pernah bergaduh dengan anak kepada seorang artis, macam tu. Ya. Apa ceritanya? Kisah benar lah. Back in 2014, 2014, masa tu saya baru sahaja memulakan karier seni sepenuh masa saya dengan menyanyi in contract basis di Shangri-La Kuala Lumpur. So masa tu Facebook adalah antara social media yang agak penting ketika itu. IG belum top sangat lagi. So saya kenal beliau ni di Facebook. Dan entah macam mana, dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan lah. Dia adalah seorang penyanyi R&B. Tapi ayah beliau adalah penyanyi, antara penyanyi veteran negara yang legendary yang kita kenal. Okay. So dia penyanyi R&B yang sebenarnya pun underground juga, tak begitu terkenal. Dan pada ketika itu beliau ada kontrak. Beliau ada buat lagu dengan seorang producer Amerika. Producer ni dia tak begitu terkenal, but America, US. So producer ni dia add saya dalam Facebook. So saya chat lah dengan producer ni. Producer ni lelaki. Dan pada ketika itu mereka ada semacam more than friends kind of affair. Dan orang ini, perempuan ini, dia attack saya. Mula-mula dia attack dalam Facebook. And then sebab dalam Facebook dia jealous kot. Dia jealous ke apa ni? Memang. Saya pun tak tahu kenapa. Sebab orang tu dekat Amerika, saya dekat Malaysia. Chat sahaja, tak ada jumpa, tak ada apa pun. Yang kita orang ni sama-sama dekat Malaysia separately. Itu pun dia nak marah. Tak tahu kenapa. So pada ketika itu dalam Facebook, disebabkan saya post kegiatan nyanyian saya, pada suatu hari dia datang tempat saya nyanyi tau. Dia datang. Okay, mula-mula kita jumpa lah macam biasa. Hi and what not. Dia duduk. Masa tu saya nak nyanyi. Sebelum saya nak nyanyi tu, itu yang dia start pergaduhan tu. Kau sebenarnya nak apa? Ni. Tapi kita cakap pelan-pelan lah sebab dalam hotel lounge. Hotel lounge dalam Shangri-La kan, yang dia agak senyap. Kalau tidak viral. Kalau tidak macam peti pada ketika itu. Lepas tu aku nak nyanyi ni dalam hati. Aku nak cari rezeki ni. Kau ni kan dalam banyak-banyak time yang kau nak datang nak kacau aku, nak gaduh ke apa ke, time aku nak cari rezeki ni kau nak kacau. Lepas tu dia tanya macam-macam dalam keadaan berdesak macam nak gaduh. And then dia pegang tangan saya, dia tak bagi saya naik stage. Dah pukul 6.30 saya start nyanyi, 6.30 sampai 7 suku. Dia pegang tangan saya. Lepas tu
oleh kerana saya memang betul-betul nak start nyanyi, saya sampai 5 minit lambat disebabkan adegan dia pegang tangan saya tak bagi saya naik tu. Apa dia minta sebenarnya? Dia nak clarification. Oh, dia buat dia nak you mengakulah. Dia nak saya mengaku. Saya dah mengaku. Saya cakap saya chat je dengan Mamat ni, tak ada apa-apa jap. pun. Macam mana dia boleh tahu you ada chat dengan boyfriend dia? Tak tahulah. Mungkin ketika itu dia siasat boyfriend dia sendiri kot. Padahal obsesnya. Padahal ni semua PJJ tau. Tapi remember, jealousy is sky limit. Kalau orang tu dah cemburu, apa saja pun boleh jadi. Masa tu saya nak nyanyi, dia tarik tangan saya. Saya dah lambat 5 minit naik ke atas stage untuk nyanyi. Masa tu memang agak tegang lah. Nasib baik kita dekat hotel lounge tau. Bayangkan cerita Madu 3 tu, adegan tepi pantai tu, macam tu lah. Macam tu, sebiji. Tapi dia lebih tegang lagi. Ulang tayang ya? Ulang tayang. Ya Allah, masa tu saya macam, engkau ni kenapa And then you mengaku tak? Saya mengaku betul-betul apa yang sebenarnya terjadi. Iaitu chat sahaja, tak ada apa-apa pun. Apa benda yang dia nak jealous sangat pada saya ketika itulah. Ni 2014 punya cerita. Tapi pergaduhan tu berakhir dengan macam gitu je. Saya pun dah clarify dengan dia, saya bagi tahu semua benda. Dalam hati saya macam, engkau ni anak siapa? Engkau perangai kau macam ni, ya Allah. Tapi kerana masa tu tahu dia anak siapa? Tahu. Sebab dia memang bagi tahu. Okay. Sebelum pergaduhan tu kita orang baik. Jumpa dekat jam session. So sekarang dia orang kahwin tak? Tak pun. And orang tu, perempuan tu, dia dah kahwin lah beberapa tahun lepas. Kahwin dengan orang lain? Orang lain, dengan orang Melayu. Okay. So as time goes by, kita orang agak lost contact juga sebenarnya. Entah macam mana, pada 2020, sebelum MCO juga, masa tu saya baru balik dari Jakarta menonton Java Jazz. Saya balik, saya terus serbu bukan serbu lah, saya macam datang last minute di satu tempat jam session di Jalan Telawi 3 Bangsa. Masa tu saya jumpa balik dengan dia. Reunited. Dengan perempuan tu? Yes. And then dia apa macam mana dia reactionnya? Masa tu mula-mula macam tersenyum sesama sendirilah. Sebab benda dah 8 tahun. Dah 8 tahun, banyak dah berubah. So kita orang tak ada ungkapkan apa-apa pun dari cerita 8 tahun lepas tu. Macam tak buat mulakan daripada zero. Anggap like nothing happened. Dan kita baik-baik semula. And I even snapped a wifi with her. Okay. Kita dah berbaik balik lah. Dan daripada situ saya memang saya dah lupakan semuanya dan alhamdulillah. Tapi dulu-dulu tu masa dia mengganggu hidup saya tu, memang saya betul-betul annoyed masa tu. Ya. Mungkin perjalanan masa membuatkan manusia kita matang ya. Matang. Pengalaman tu membuatkan kita lebih matang lah. Betul. Saya pun dah maafkan dia lah. Tak apalah kan. Kalau tidak berlaku pergaduhan tu, tak pasal-pasal jadi kena headline. you digelar sebagai perempuan penyondol. Perampas. Okay. Isu kedua bila lagu yang you cover, Empat Dara Ya, Empat Dara. Betul tu duduk di tepi sungai. Dikecam oleh netizen. Apa salah you? Apa salahnya? Empat Dara Challenge. Okay. Pada ketika itu saya memakai kain batik dan tuala. Berkemban ke? Berkemban. Ini dalam mana ni? Dalam video Instagram. Okay. Saya hanya boleh bagi tahu nama band sahajalah yang saya menyanyi dengan untuk Empat Dara Challenge tu, iaitu New Village Music Lab. So pada ketika itu Kak Lina Pom-Pom kan ada kan Oktober 2020. So masa tu beliau ada drama komedi yang tengah hit dekat TV3. Saya pun tak ingat nama drama tu. Tapi dalam drama tu ada satu adegan yang beliau menyanyi Empat Dara. So sejak daripada tu netizen buat Empat Dara Challenge. So
ketua band saya tu bagi cadangan lah, jom kita buat 4 darah challenge. Masa tu seperti mana yang biasanya saya menyanyi dengan band tersebut, yang mana biasanya saya pakai kebaya, pakai baju-baju biasa, yang baju-baju biasa yang decent. Tiba-tiba band leader bagi idea, pakai kain batik lah. Semua apa yang saya pakai dalam video tu semua bukan saya punya. Saya bawa baju lain. Okay. Pada ketika itu, seperti mana yang biasa saya buat recording dengan cover recording dengan band itu, memang tak akan menjangka yang sampai jadi macam ni. Video tu di repost oleh Kak Lina Pompom, and at that particular time video itu mencapai dekat-dekat nak 1 juta view jugalah dalam Instagram. So bila dah 1 juta tu ramai lah yang macam komen, negatif, positif. Orang kita kan macam keyboard warrior, the best keyboard warrior, the best bawang ranger ever. Jadi dalam Instagram dia tak begitu teruk. Yang saya tak sangka tu dia boleh masuk dalam TikTok, Facebook, TV3 drama sangat. Okay. Dia orang petik. Mungkin. Dia orang petik kot. Dia orang petik ambil video tu letak dalam ke situ. Ya, betul. Sebab itu adalah antara 4 darah challenge. Okay. So, dah masuk dalam tu. Itu yang baru saya nampak komen-komen. You baca bila you baca. Okay, macam mana saya boleh tahu? Itu pun okay, kan grup WhatsApp band yang kita record sama-sama tu masih lagi maintain. So, ada bandmates ataupun kawan-kawan musician yang copy paste screenshot daripada Facebook. Komen-komen tu, dan ada sahabat karib saya yang defend saya kat dalam tu. Dia pula yang pergi bergaduh dengan macam-macam bawang tu. Yang dan kawan-kawan masa tu, wah, dia yang backup engkau gini. Dan bila saya pergi dekat post tu, saya baca komen, ya Allah, saya tak pernah dapat macam ni seumur hidup saya. Perkataan apa yang dia guna? Apa ni, dah PKP pun masih lagi tak muhasabah diri ke? Yelah, masa tu PKP kan? Ya, masa tu kan PKPB. PKP. So, lepas tu pakai kain batik, wah, senang lah nak buat anak. Wah, apa ni, badan gemuk, tak sedar diri lah, maksiat lah, macam-macam lagi. Yang saya masa tu, ya Allah, kenapa sampai macam ni tapi banyak juga view dalam Facebook drama sangat tu. Dalam banyak-banyak view tu, komen-komen dalam Facebook tu yang paling saya tak boleh terima. Dan masa tu sebab saya, dibutakan oleh kemarahan. Asalnya saya tak tahu, jadi saya tahu daripada kawan-kawan musician. Sebenarnya apa yang saya tak cakap dalam TV, sebab masa audition All Together Now Malaysia, saya ditanya oleh seorang kru yang saya terperanjat masa tu, akak yang viral 4 darah tu ya. Wow, sampai macam tu perhatian dia, sampai orang Astro pun tahu. Dan masa tu, okay, ke mana kita tadi? Kawan-kawan musician. Saya bergaduh dengan kawan-kawan musician. Yang saya marah sebab diorang dah lah, daripada saya tak tahu jadi saya tahu, dia pergi copy paste screenshot semua dan gelak-gelak on top of it. Sebenarnya diorang gelakkan pasal wah, diorang backup. Saya pula masa tu dibutakan oleh kemarahan. Saya bergaduh dengan satu band. Sampai tahap macam tu. Dan jangan tanyalah berapa kali saya menangis kerana isu itu. Masa tu saya takut sangat kalau mak saya First time baca. you dikecam First time. Dan up close and personal sepanjang proses rakaman tu, sebenarnya saya bukan hanya pakai itu sahaja. Because walau macam mana kita appear, nampak dalam video tu, kita memang ada pakai apa semua, dalaman-dalaman yang penting-penting tu. Tak adalah sebiji-sebiji macam tu macam apa yang anda nampak tu. Dan apa yang saya pakai tu semua bukan saya punya, bukan saya bawa pada rumah, bukan saya intentionally nak buat benda tu. Tapi kesilapan saya masa tu ialah saya tak begitu firm dengan diri saya and said no. Dan saya sendiri yang sebenarnya
belum begitu pandai menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini, yang mana sebenarnya kebaikan daripada kecaman itu ialah sebenarnya yang menaikkan populariti saya, yang saya tak sedar ketika itu kerana dibutakan oleh kemarahan. Tapi komen-komen dalam tu memang sangat, apa orang kata tu, senanglah buat anak, senanglah buat maksiat, seksi betul, ini itu, apa yang kau nak tunjukkan, begini begitu. Ya Allah. Famous lah you sekejap masa tu. Yes, betul. Sampai kru Astro yang buat All Together Now Malaysia tahu yang dan recognize muka ini. Sampai macam tu sekali. Ya Allah, sampai saya bergaduh satu band, sampai sebenarnya saya stop sekejap nyanyi dengan band itu. Sekejap kerana peristiwa itu. Kerana masa you buat penggambaran tu, you pakai kain batik tu, tak you fikir benda ni mesti akan dikritik ataupun dikomen oleh netizen kat luar sana? Masa tu sangkaan saya terhadap perkara itu hanyalah 10%. 10% lah. Sebab you anggap benda tu biasa je lah ni. Bukan. Saya kesilapan saya masa tu ialah saya tak expect dia akan mendapat perhatian sebegitu rupa. Itu memang betul-betul. Itu saya rasa sepanjang saya menyanyi 8 tahun full time ni, itulah antara cabaran yang terpaling besar dalam hidup saya. You murung ke sebab tu? Apa yang berlaku? Saya memang sedih. Sampai saya memang sedih dan terlalu marah sampai satu tahap saya bagi tahu kawan-kawan lain dalam band ni, saya bagi tahu yang band leader, tapi sekarang ni kita orang dah baik. Tahap ketiga itulah. This is talking about 2 years ago. Sampai saya jangan bagi dia datang rumah aku, kalau kau tak aku report polis. Saya marah betul masa tu. Sebab saya risau sangat. Saya risau, takut mak saya baca dan takut dia sedih. Sebab segala busuk wangi dunia nyanyian ni saya tak pernah bawa balik rumah mak. Oh ya ke? Tak pernah. Career you sebagai penyanyi direstui oleh ibu bapa you? Mula-mula mak saya banyak juga membebel ibu. Cakap, kau ni tak nak buat benda lain ke dalam hidup? Sampai bila nak menyanyi? Takkan sampai tua nak menyanyi? Macam ayah saya. Sebab ayah saya dia penyanyi. Dia darah seni lah. Tapi ibu ayah saya alhamdulillah tak tahu pun benda viral ni. Saya pun tak cerita dan tak bawa balik. Tapi kadang-kadang orang tua sekarang ni pun dah jadi keyboard warrior tau. Dia dah macam dunia internet ni tak kira siapa dah sekarang ni. Betul. Dulu kan macam remaja kan dunia internet kan. Sekarang orang tua-tua mungkin sebab hikmah daripada PKP kot. Orang PKP kan ada duk hadap handset apa semua kan. Tahu tak apa. Betul. Tapi kiranya you bernasib baik lah. Mak ayah you tak tahu pasal kontroversi tu. Sampai sekarang saya tak bawa balik rumah. Langsung. Nasib baik dia orang tak ternampak dalam Facebook tu. Kalau tidak saya tak tahu nak jawab apa. Macam komen-komen yang senang buat anak apa semua tu. Komen-komen yang berbau partially berbau sexual harassment juga. Sebab yelah, sebab nak cuba melabelkan saya ni sebagai sex symbol. Hanya kerana saya berkain plekat. Tapi masa penggambaran tu saya memang cakap dengan band leader. Alamak, ni kain plekat ni sebab takut impression orang. Orang pakai kain plekat ni kalau tak mandi dot kan. Teringat kan scene Sophia Jane Ya, perempuan isteri dan dot. Oh, you tahu Ya, itu ialah masa saya sekolah kot. Filem tu. Ya. I love 90s. I cakap dekat my IG story tadi. Sebab I borak-borak podcast dengan seorang penerbit ni. Dia kan berguru dengan Iwe Haji Chari, which is pengarah kepada filem Perempuan Isteri dot ni. So I cakap kat dia, I minat Sophia Jane ni sebab filem tu. Yes. I kenal pengarah tu pun sebab filem tu. Filem tu kan walaupun wujudnya macam biasa, kalau kita ditayangkan zaman sekarang mesti ramai yang kritik kan. Ya. Tapi di zaman itu lain lah sebab wow, Sophia Jane pun. Okay. Satu lagi, you satu pentas dengan
Casey kan nama dia? Ya, betul. 1000 impian. Which is lama kita tak jumpa dan tak saksikan dia dekat social media dengan, tak tahulah, I tak ikut dia. Dekat TV pun tak jarang jumpa. Tapi lagu-lagu dia dulu-dulu kan macam menghappykan diri kita. Betul. Macam ada satu pengajaran dalam lagu dia kan. So you satu pentas dengan Casey. Saya berkongsi pentas dengan Casey. Jadi tahun bila? Tahun 2018. 2018 saya diundang untuk menyanyi di IP Jazz Festival. So IP stands for Iskandar Putri di Johor lah, kan, IP Jazz Festival. By the way, kepada yang belum tahu, Casey memang sudah lama berhijrah ke Singapura. Dan sudah pun settle down di sana. Cuma bermain muzik di sana. Beliau adalah seorang pemain bass. Settle down maksudnya bagus. Kahwin? Ya, dah kahwin, dah ada anak dah kat sana. Umur dia berapa sekarang? Probably almost 50. Almost 50. Suara dia macam dulu juga. 50. Oh, sebagai seorang yang pernah jumpa in person, suara Casey memang the best. Sama macam dulu. Dia nyanyi 1000 impian sama key dengan dulu, tak turun key. Dan saya memang agak fangirling dengan beliau. Dia patut masuk Gegar Vaganza lah. Dia tak nak. You tak tanya. Sebagai seorang yang pernah jumpa, minum kopi dengan beliau, saya tak rasa dia minat ke arah tu. Oh ya ke? So saya yang nyanyi dulu sebelum Casey. Casey was like the second last of the festival night. Dan bila ada Casey tu, yang saya terus ambil kesempatan untuk sama-sama lepak minum kopi dengan beliau, ambil gambar apa semua. Dan kenangan yang paling saya tak boleh lupakan, masa tu saya bawa CD single pertama saya, Hatiku Girang. So masa tu Abang Casey dia ada tanya, don't you have any CDs and what not? Sebab I suka CD, I seorang appreciate CD. Umur-umur macam kita yang most of the time in the 90s kan, kita memang appreciate Cakrapadat ni semua album. Dan dia nak beli CD saya masa tu. Dia nak beli CD saya. Lepas tu saya macam, abang, tak payahlah bang, I mean just take it as my token of love. Tapi can I have your autograph please? Yeah. So dalam salah satu kopi CD saya tu, saya minta autograph dia. Yang saya simpan sendiri. Yang dia punya saya bagilah. Casey, seorang Casey 1000 impian tu, yang you all suka nyanyi kat karaoke tu, nak beli CD saya. So pengalaman yang paling berharga tu. Dan kita orang jumpa lagi, terserempak lagi dekat Java Jazz di Jakarta. Oh, dia maksudnya dia masih menyanyi sampai sekarang? Dia seorang pemain bass dan dia masih bermain bass. Dan bass. Dia jarang-jarang menyanyi. Dia sebenarnya ada keluarkan single terbaru tahun lepas. Oh ya ke? Dan dia ada di temu ramah di salah sebuah radio lah, Sinar FM, I think. Sebab macam dia kan memang dah ke arah-arah Sinar FM gitu kan. Dia ada keluarkan lagu baru tahun lepas yang ada di Spotify. Just find Casey Subramaniam or Casey Subramaniam. Ada satu lagu dia. Cuma lagu dia tu lebih kurang macam muzik saya yang sekarang lah. As he gets older and wiser, dia pun ke arah muzik yang tak setara dengan mainstream dulu. Tapi Casey is Casey. He's still a great bassist and he's still a great singer. Sebab saya sebagai seorang yang pernah kongsi pentas, yang dah 2 kali wifi belaga pipi, korang ada. So saya consider diri saya antara yang bertuah lah. Tapi sebenarnya you ramai sebenarnya penyanyi-penyanyi yang you jumpa kan. Kalau dah sentiasa menyanyi dekat persembahan, dekat festival music, sudah tentu you macam ramai lah you artis-artis yang ternama yang you pernah jumpa. Saya pernah jumpa Tok T. Satu pentas juga. I think 2 kali. Tapi yang pertama tahun 2015 beliau datang sebagai
attendee ataupun jemputan majlis. So masa tu dia nyanyi dengan -1 sahaja. Yang kedua tu memang dia nyanyi on the same stage. Dan majlis ni dianjurkan oleh ketua menteri atau some Malaccan authorities ketika itu, and dia menyanyi sekali. Tapi bukan menyanyi sekali dengan saya, tak. Saya nyanyi dulu and dia nyanyi kemudian sebagai, of course lah, dia memang guest singer lah kan. Orang kata bintang, you know. I mean Tok T, okay. Okay. Datuk Sheila Majid tu semua selalulah jumpa. Matter of fact, baru tu serempak semalam. Sheila Majid. Yes. Datuk Sheila Majid. Yeah. Okay, 9 minit lagi. Mungkin kita nak promote sikit single terbaru daripada Kirana. Berjudul Okay, dapatkan single terbaru saya yang bertajuk #IPN. IPN, apa tu? #IPN. Orang ingat IJN tak? IPN, Intan Payung Nyawa. So macam mana boleh dapat lagu ni? Okay, lagu ni sebenarnya berdasarkan kisah benar, iaitu tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, sedih. Sedih, memang sedih. Tapi lagu tu itu bukan kisah you lah. Lambat. Okay, kisah. Baiklah, just being honest and frank. Ya, itu memang kisah benar diri saya. Oh, ya ke? First time sedih. Saya tulis lagu mengenai you buat lirik untuk lagu ni? Ya, betul. Saya buat compose? melodi pun you buat? Dan lirik saya buat sendiri. You ada buat -1, kita nak cuba. Okay, boleh? Kita cuba sekejap, untuk nyanyi dengan -1 tak main-main dengan apa? Tanpa -1 ni. Yes. Kita cuba. Kita cuba. Jadi kita Okay, kita cuba IPN dia tajuk dia #IPN. #IPN. Kalau cari dekat Spotify #IPN. Oh. Ya. Sebab Intan Payung Nyawa tu panjang sangat. Ya, betul. Jadi #IPN. Orang sekarang kan semua dah hashtag. Okay, cuba. Okay, jom. Menjadi ketak. Kejap, kita punya ni. Ada. Okay. Wow. Sekejap, kita start balik. First time. Okay. Aku guna dengarkan suara live saya. Percaya nanti suatu masa, nanti suatu masa, ni kalau Sheila Majid dengar ni, dia pun ala-ala macam tu juga kan. Lagu-lagu dia kan. Ya, dalam album Legenda dululah banyak. Kirana, kita ada 4 minit lagi. Mungkin nak update something ke, you nak promote kat mana you kena follow you kan. Dia orang nak berkenalan dengan you macam mana? Of course. Okay, macam mana? Okay, Instagram saya Kir Casings, probably akan ditulis kan. Kir Casings, KIRKAYSINGS. That's my Instagram. Dan saya ada beberapa upcoming public shows. Itulah kalau orang cakap kalau cakap kan tahulah banyak gig. Tapi rezeki alhamdulillah. Okay. Oh, gigs ni dia show lah show yang kalau orang nak pergi dia kena masuk bayar Ya, skala kecil. Skala kecil. Oh, okay. Kat mana? Skala kecil. Okay, first of all 18 Jun dan 1 Julai. Okay. So 18 Jun jam 2 petang di Chow Team KL. JAO space TIM KL. Dia sekali makan-makan ke apa? Dia ada makan-makan juga. Dia bertentangan dengan Mi Tarik Viral dekat Jalan Sultan belakang Taling Street. So 18 Jun dan 1 Julai, 18 Jun 2 petang, 1 Julai 9 malam di Chow Team KL. 21 dan 22 Julai di Bobo KL. Tempat tu 8 dan 9 Julai di EQ Hotel. Di bar yang rooftop tu, Blue at EQ KL. 8 dan 9 Julai. Itulah jadual persembahan saya. Kalau masuk berapa ringgit bayar? Okay, kalau untuk 18 Jun tiket RM35, boleh book online di www.chowteam.com. Yang 1 Julai harga tiket RM80. Kalau 8 dan 9 Julai harga tiket RM50.
dan 21 dan 22 Julai di EQ di Bobo KL. Yang tu belum keluar lagi poster, tapi follow Instagram saya untuk lebih lanjut. Lagi satu, saya akan buat persembahan pada 26 Jun di Malaysian Jazz Piano Festival yang bertempat di KL Pack 2. Yang itu harga tiket RM80. Nanti you akan tuliskan benda. Ya. Tengok dia punya jadual persembahan mengalahkan artis-artis Melayu yang macam dah establish, yang tadi nama tu pun takkan ada yang macam ni tau. Itulah sampai kita nak arrangekan kita punya borak pun berapa bulan dah itu dia. So ada Usha you kalau tak ada ni mungkin kita boleh. Itulah dia. Mungkin antara sebab yang you laris, maksudnya you banyak buat gigs tu, permintaan ramai, demand ramai, orang yang nak pergi pun ada. Dan satu lagi, genre yang you bawa tu tak ramai yang ada pada penyanyi-penyanyi zaman sekarang. Sebab zaman-zaman sekarang kan more to pop, R&B dan betul. Kalau jazz tak ada penyanyi. Siapa yang ni? Sheila Majid, you, siapa lagi? Okey. Siapa lagi dari segi yang antara popular, persaingan you? Persaingan ada. Siapa cuma nama? Beberapa lah dalam dalam kita orang punya jazz community yang taklah begitu besar. Tapi saya ada juga yang legendary yang saya memang look up to lah, maksudnya yang saya terinspirasikan, iaitu my jazz mom, mak kat saya, Maria. Sudah habis lah. Okay. Anyways, ucapan semua. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like, subscribe to Budi Channel. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.